Boleh Ustaz? Okey. Terima kasih. Boleh dengar suara saya? Boleh. Saya guna dua akaun ni. Satu akaun untuk slideshow, satu akaun untuk suara dan juga gambar. Sekejap kita set up Loud sekejap. and clear. Ya. Ingat, jangan sampai melimpah. Puan Halimatun, boleh tolong mute Puan Halimatun? Ya Ustaz. Tak mute ya. Baik, boleh nampak ya slide? Boleh Ustaz. Okey. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, ibu ayah saya hormati sekalian. Ini siri ke-6 dan siri terakhir untuk perbincangan berkaitan buku khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu. Jadi sepatutnya pada hari ini saya akan rumuskan semua sekali lah yang mana yang bab-bab yang masih berbaki dan seumpamanya. Cuma sebelum saya bermula, saya minta maaf kerana saya menggunakan dua channel yang berlainan. Untuk suara dan gambar saya guna handphone sebab signalnya lebih kuat. Saya berada di tingkat atas rumah dalam bilik kerana masih lagi kuarantin kerana disahkan positif COVID-19 ya. Dan juga untuk slide saya guna laptop lah macam biasa. Baik, alhamdulillah setakat ni dari sudut kesihatannya semakin pulih. Demam, pening kepala apa semua dah semakin hilang, dah semakin kebah. Cumanya disebabkan masih lagi baru tak sampai seminggu, jadi tak boleh kira sembuh lagi lah. Kuman tu dikira masih ada. Isi saya juga semakin baik. Cuma anak bongsu yang masih belum betul-betul kebah demam. Dan anak-anak yang lain setakat yang kami tahu tengok tak ada simptom dan negatif lah. Jadi InsyaAllah hari ini kita akan, disebabkan saya rasa dah sihat tu, kita boleh teruskanlah perbincangan pada hari ini insyaAllah. Baik, hari ini kita akan masuk bab yang keempat, iaitu pandangan daripada dua orang ulama, iaitu Al-Qardawi dan juga Al-Qarahdari. Ini dua orang ulama contemporary yang masih hidup. Qarahdari ni kiranya macam anak murid jugalah kepada Qardawi. Qardawi ni sangat popular. Bahkan Malaysia pernah bagi kepada dia tokoh apa nama Ma'al Hijrah tahun 2008 tak silap saya. Zaman Datuk Seri Najib dulu menjadi PM ya. Baik, saya mengambil pandangan mereka ini daripada dua kitab yang berbeza. Pandangan mereka terhadap topik yang ada kaitan dengan topik yang kita sedang bincangkan. Baik.
Sumber utama yang saya ambil daripada Qardawi, kitab boleh kata kitab paling fenomena beliau lah, antara magnum opus beliau. Tapi buku ni ataupun kitab ni dah lama dikarang, dalam tahun 60-an 70-an tempoh hari. Dan tujuan dia karang ini kerana pada ketika itu Kementerian Kebudayaan Mesir meminta dia mengarang satu buku berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan panduan syariat dalam kehidupan untuk orang Islam yang berada di Eropah. Untuk orang Islam yang berada di Eropah. Jadi konsep buku ini dia tidak terikat dengan satu-satu mazhab sahaja. Mazhab Syafi'i ke, mazhab apa ke, tidak. Tapi dia lebih terbuka melihat pandangan yang lebih, pandangan mana yang lebih mudah dan seumpamanya. Tapi bila kita baca buku ini dalam konteks Malaysia, dia macam bukanlah kurang sesuai, tapi dia macam akan kelihatan banyak tidak sama dengan amalan-amalan ataupun pegangan rasmi ataupun aliran arus perdana di Malaysia kita. Namun kalau kita baca ataupun belajar untuk nak faham bagaimana keluasan fiqh bila suasana memerlukan, ini antara yang terbaik. Tapi majoriti perbahasan daripada kitab Al-Halal wal Haram fil Islam ini adalah sangat baik dan sangat boleh digunakanlah dan seharusnya dijadikan hujah oleh para akademia dan seumpamanya. Bahkan saya bersamahah Mufti Wilayah Mantan, YB Senator Menteri Agama sekarang pun ada terjemahkan bersama tim dia Al-Halal wal Haram fil Islam ini. Baik, ini rujukan pertama kita kerana ada satu bab yang memang khusus dia bincang apa yang kita bincang dalam buku ataupun dalam perbincangan kita ni. Narasumber yang kedua adalah ini ulama yang muda sikit dan agak kurang popular di Malaysia, tapi sebenarnya di peringkat antarabangsa cukup popular lah. Nama dia Muhyiddin Qaradaghi. Profesor Dr. Sheikh Ali Muhyiddin Al-Qaradaghi. Dia orang kalau kira orang tu dia keturunan Salahuddin Al-Ayubi, bukan keturunan, bangsa dia tu. Dan dia duduk belah-belah Turki mana tu lah. Tapi dia ni adalah boleh kata guru dan ayah angkat kepada Ustaz Fawaz Fadil. Siapa kenal Ustaz Fawaz? Jadi buku dia bertajuk Fiqhul Mizan, ni siap dalam tahun 2019 tempoh hari dan siap diterjemahkan oleh Ustaz Fawaz terbitan Telaga Biru dengan tajuk Fiqhul Mizan. Jadi ada perbincangan sedikit berkaitan dengan mizan. Mizan ni maksudnya fiqh, mizan ni kalau literalnya bermaksud timbangan. Jadi Fiqhul Mizan ni nak bawa maksud satu fiqh bila mana kita melihat satu benda itu untuk kita buat pertimbangan yang terbaik. Itu Fiqhul Mizan. Dalam pelbagai aspek lah. Dalam pelbagai aspek. Dan antara yang kita nak bincang dalam yang berkaitan topik kita ini, bila melibatkan mizan musyahadah, mizan bila kita melihat benda yang dapat dilihat dengan panca indera, dengan mizan ataupun pertimbangan bila melibatkan perkara ghaibiyat. Itu saya fikir dua pandangan tokoh ini menarik untuk dimasukkan ke dalam buku yang saya sudah yang saya karang ini. Baik. Mohon tuan-tuan bagi perhatian di sini ya. Buku Al-Halal wal Haram fil Islam ni dia ada beberapa bahagian. Sebab dia cuba nak cover semua aspek berkaitan hukum hakam dalam kehidupan manusia. Dengan tumpuan untuk mereka yang berada di barat lah. Baik, saya terpaksa perlahankan sikit sebab bunyi kuat sangat. Okey. Masih jelas ya suara saya, tuan-tuan? Jelas ke suara? Jelas Ustaz. Okey, terima kasih. Baik, dalam bahagian keempat, bab yang pertama, dia ada banyak bahagian. Jadi setiap bahagian tu dia bagi pula bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kitab ni tebal lah, dekat 1000 muka surat, tak silap saya. Terjemahannya pun dekat 1000 muka surat. Yang saya paparkan gambar itu terbitan PTS. Cantik lah, PTS ni cantik. Bila dia terbit tu, terjemah apa semua, dia punya persembahan tu cantik. Baik, dalam buku ni, Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah sekarang ni umur dia lebih kurang 95-96 tahun. Dan kabarnya hari itu dah juga diuji COVID
hafizahullah taala, semoga dia dapat mengharungilah ujian tersebut. Umur dia dekat 96-97 tahun, dan khabar yang akhir kami dapat, beliau juga antara yang diuji dengan COVID-19. Semoga Allah Taala bagi keampunan dan juga kita katakan kesembuhan kepada beliau, dan dengan nilai ilmu yang ada pada beliau itu, nampaknya beliau sepatutnya kita masih memerlukanlah orang ahli macam beliau ni. Baik. Dalam bab yang pertama daripada bahagian keempat ini, dalam bab hubungan sosial, ijtimaiyah. Dalam bahasa Arab, sosial ataupun hubungan sosial dipanggil sebagai ijtimaiyah, sosial, masyarakat. Baik. Dia ada satu bab yang khusus membincangkan tentang, kalau tengok tu 1, 2, 3, 4. Dalam bab 1 tu, subbab dia menghormati sunnatullah di seluruh dunia. Itu satu hal. Bab yang kedua ataupun bahagian kedua ataupun poin yang kedua, memerangi tahyul dan khurafat. Sebab tu saya kata ada kaitan dengan apa yang kita bincang. Membenarkan dakwaan bomoh adalah kufur, tu subbab dia, tajuk dia. Hukum menilik nasib, tilik nasib, hukum sihir, hukum memakai tangkal, ataupun nama bahasa Arab dia wafak, ataupun orang Melayu panggil apa dia, tangkal, azimat, macam-macam lah. Begitu juga kepercayaan terhadap sial majal ataupun rasa malang dan seumpamanya. Ini dikritik khusus dan saya masukkan dalam buku kita ni dengan hampir semualah poin-poin penting yang ada dalam buku tersebut. Baik. Yang ketiganya, membasmi tradisi-tradisi jahiliyah, tiada asabiyah, fanatism dalam Islam, asabiyah terhadap keturunan, terhadap bangsa, terhadap apa lagi. Boleh untuk bersifat mencintai sesama kita, boleh, tak ada masalah. Asabiyah ni maksud dia, saya ambil masa sikit untuk bagi penerangan. Asabiyah ini maksudnya betul ke salah ke mesti betul. Contohnya orang kampung kita, memang dia ataupun mudah sekarang politik lah ya, saya bagi contoh biar mudah faham. Orang parti kita ataupun pemimpin parti yang kita sokong, yang kita undi, memang jelas dia buat salah. Memang jelas di mahkamah ke, dia sendiri mengaku ke, memang dia terima rasuah. Tiba-tiba kita nak sokong juga lagi. Tu tak kena. Itu asabiyah kata. Itu ta'sub. Asabiyah ni daripada juga adalah kata yang sama ataupun terbitan yang sama kepada ta'sub. Iaitu baik hook, betul ke salah ke, mesti kita sokong. Tu yang Islam tak ajar begitu. Yang salahlah, yang betul lah. Yang baik boleh disokong kalau nak sokong, dan yang tidak baik, yang bercanggah dengan syarak, wajib untuk kita. Sebab tu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mesti menyuruh yang ma'ruf dan mesti menghalang yang munkar. Menyuruh yang ma'ruf itu cukuplah senang, tapi nak menghalang yang munkar itulah paling payah. Nak suruh buat baik, insya-Allah mudah. Tapi nak halang yang munkar, cukuplah payah. Ini terbukti sebagai siapa pun kita, apatah lagi bila melibatkan masyarakat awam dan seumpamanya. Baik. Nasab keturunan, warna kulit bukan ukuran, meratap satu amalan jahiliyah yang diharamkan dalam Islam. Niyahah, meratap. Itu satu amalan jahiliyah. Kalau kita sekarang ni masih ada ya, dalam bangsa tradisi bangsa Cina, bangsa India yang tidak Islam ataupun Hindu dan Buddha, mereka ada sesi khas meratap bila berlakunya kematian. Dia upah orang untuk menangis dan seumpamanya. Perkara itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada nilai dan seumpamanya. Baik, cuba kita tengok. Buka buku kita ni. Siapa yang ada buku, boleh tengok muka surat 140. Ataupun yang lebih tepat 141, kemudiannya terus kita pergi kepada perbincangan. Okey, 144. Pemikiran rumus, ataupun saya tak tajuk di situ, rumus pemikiran Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, iaitu berkaitan dengan bahagian kedua ni.
memerangi tahyul dan khurafat tu. Kita nak fokus di situ saja, yang lain tu kita tak bincang lah, sebabnya ia tidak berkaitan dengan tajuk kita sangat. Jadi saya nak fokus pada bila apa yang Syekh Dr. Yusuf Qaradawi kata berkaitan dengan memerangi tahyul, khurafat, memerangi tahyul, khurafat dan seumpamanya itu. Baik. Saya baca di sini, siapa yang ada buku boleh tengok. Kalau siapa yang tiada boleh mendengar dengan teliti lah. Kalau tak mungkin akan lost daripada perbincangan. Poin yang pertama, menurut apa yang dinyatakan dalam buku Al-Halal wal Haram fil Islam yang saya ringkaskan ataupun saya tulis semula sebagai poin-poin dalam buku saya ini, Syekh Qaradawi memulakan perbincangan mengenai akidah yang sejahtera adalah asas bagi masyarakat Islam. Umat Islam adalah umat akidah, umat yang mesti ada kepercayaan tentang akidah ni, percaya kepada satu kesimpulan, kepercayaan, akidah dan iman, iaitu kepada benda gaib. Itu penting. Manakala mengesahkan Tuhan, iaitu mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah, adalah intipati akidah dan ruh bagi seluruh agama Islam. Sebab tu seseorang yang Islam yang membezakan, walaupun Yahudi dan Nasara, Yahudi dan Nasrani pun percaya juga kepada Allah. Quran menyebutkan, hatta sampai sekarang pun kalau kita tanya orang Kristian dan orang Yahudi, mereka percaya pada Lord Almighty. Tetapi masalahnya, dalam duk mereka percaya kepada Allah, dalam masa yang sama mereka juga mensyirikkan Allah. Percaya pada Allah, ya Allah, adapun Lord Almighty, Elohim, ilah. Elohim kalau bahasa Hebrew ya, memanggil dia punya Lord, Elohim. Kristian kemudiannya menterjemahkan ilah ataupun ni kepada Lord, dan kita sebagai Allah lah. Maka konsepnya adalah Tuhan yang menciptakan alam. Ya, mereka semua berpegang bahawa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Itu bukan satu rahsia. Sampai sekarang pun Yahudi, Nasara, Kristian, Yahudi semua berpegang bahawa alam ini diciptakan oleh satu kuasa Tuhan yang maha besar, yang maha hebat lah. Kalau begitu samalah akidah kita dengan Kristian, Yahudi. Nanti dulu. Dari sudut itu nampak macam sama, Tapi pada hakikatnya, dalam mereka duk kata Tuhan yang menciptakan alam ini, the Lord Almighty, tapi dalam masa yang sama dia buat perkara yang Tuhan sendiri larang, iaitu kata Allah, the Lord Almighty, ada Tuhan. Ada Tuhan pula, ada anak. Maka Yahudi kata Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Beberapa Nabi dan Rasul mereka angkat sebagai anak Allah. Bahkan mereka kata Allah ada isteri lah, macam-macam. Itu dosa yang paling besar di sisi Islam, iaitu syirikkan Allah. Lawan kepada tauhid adalah syirikkan Allah. Sebab tu dosa syirik pada Allah adalah kekal dalam api neraka abada, selama-lamanya. Dalam kitab Al-Kabair, karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau memasukkan 76 dosa besar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dosa yang pertama adalah asyirku billah. Bahkan sebagian ulama mengatakan antara dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah secara zahirnya adalah la yusyriku la yaghfirudz dzunub, dikatakan dosa yang tidak diampunkan. Tapi pada hakikatnya para ulama bincang panjang lah. Itu sebagai penegasan dosa yang tak mungkin Allah Ta'ala ampunkan, iaitu syirikkan Allah. Mengatakan Allah ada anak, menyekutukan Allah, meletakkan sifat ataupun apa-apa saja berkaitan Allah sama dengan selain pada Allah makhluk, memang tak boleh. Itu sudah masuk syirik. Jadi masalah Yahudi dan Nasara bukan pada Tuhan itu menciptakan alam apa semua, itu mereka terima. Tapi masalah Yahudi Nasara, iaitu Jews, yakni Yahudi inilah, Bani Israel ni, mereka mensyirikkan Allah. Jadi sebab tu saya kata masalah orang Melayu ni
Bukan masalah pada iyyaka na'bud, beribadah kepada Allah. Tapi bila nak minta tolong, dia tak pergi direct kepada Allah dan dia ada pergantungan kepada aspek-aspek lain yang dilarang oleh Allah. Kalau pergantungan ataupun usaha itu kepada apa yang dibenarkan, yakni kalau sakit pergi jumpa doktor, minum ubat, itu yang agama suruh. Usaha ikhtiar dan seumpamanya. Masalah sekarang atas nama ikhtiar, atas nama usaha itu, dia pergi kepada apa yang Allah dan Rasul larang sendiri. Iaitu apa dia? Tok bomo, pawan, dukun, seher dan seumpamanya. Ini yang kita kata, dalam duk tauhidkan Allah, tak sedang syirikkan Allah. Jadi macam mana? Tak sempurnalah tauhid itu. Sebagaimana Yahudi dan Nasara mentauhidkan Allah, tapi dalam masa yang sama Uzair ibnullah wa ibnul Masih, yakni Isa ibnul Masih ibnullah, kata Nasara. Jadi benda-benda begini kita kena faham. Walaupun kita sudah Melayu, kita ni Melayu, kita Islam, kita beranak sudah Islam, tok nenek moyang kita sudah Islam, sebenarnya akidah kita belum selamat selagi mana kita tidak mengenyahkan unsur-unsur yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah secara total. Ini yang kita kena faham sungguh-sungguh. Walaupun kita sudah Islam, walaupun kita sembahyang tak tinggal, segala amalan suruhan agama kita sudah buat, haji kita dah pergi apa semua begitu begini, segala amal soleh lain begitu banyak yang sunat kita buat, tapi dalam masa yang sama kita tak jelas dalam bab meminta tolong, dalam bab meminta tolong ataupun meminta kita katakan pertolongan, kita masih lagi akses ataupun pergi kepada selain Allah secara ini menyebabkan kita khawatir kita boleh terjerumus ke dalam lembah kesyirikan kepada Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi lagi, usaha memerangi akidah dan kepercayaan jahiliyah yang disebar luas melalui konsep keberhalaan yang jelas sesat pula adalah perkara yang perlu dilakukan dalam masa yang sama. Hal ini bertujuan bagi memastikan masyarakat Muslim terjaga bersih daripada kekelabuan penyakit syirik dan saki-baki kesesatan. Agama tauhid, yakni Islam, datang melalui Rasulullah SAW setelah 500 tahun Nabi Isa jaraknya, adalah perkara pertama, mari nak bersihkan urusan akidah daripada kesyirikan. Perkara-perkara yang tidak ada unsur kesyirikan dibenarkan, masih lagi tidak dibatalkan. Contohnya tradisi orang Arab dalam bab nikah kahwin, sebahagian yang langgar syariat dihapuskan, tapi yang kemudian diterima oleh Islam diteruskan. Baik. Seterusnya kita tengok poin yang pertama tu, iaitu membenarkan ataupun menghormati sunnatullah yang ada di seluruh dunia. Ini saya tak bincanglah sebab dia dia lebih kepada maksudnya panjang lebar di sini Syekh Dr. Qaradawi sebut. Cuma secara rumusannya Syekh Qaradawi kata setiap tempat itu ada dia punya sunnatullah. Allah Ta'ala menjadikan alam ini ada ketetapannya masing-masing. Jadi pada asasnya kita kena hormati ataupun kita kena menerimanya ataupun kita kena memahaminya terlebih dahulu, barulah kita faham yang lain-lain itu. Baik. Cuma di sini poin yang menarik. Menerusi Al-Quran dan Sunnah, umat Islam disuruh untuk menghormati dan mematuhi aturan alam yang sudah ditetapkan. Dalam masa yang sama, umat Islam digesa untuk memikir dan mengkaji sebab musabab sesuatu ketetapan itu berdasarkan disiplin ilmu yang sebenar. Tetapi umat Islam dilarang, malah disuruh menjauhi perkara yang dinyatakan sebagai sabab musabab yang tersembunyi, yang mistik, rahsia, ajaib, yang karut, yakni tahyul, khurafat, bid'ah. Ini kerana perkara begini sering dimanipulasikan dan dipromosi oleh para penjaga tempat ibadah dan dajjal yang sesat serta para penjual agama. Dia seolah nak bagi tahu gini, tuan-tuan. Saya buat rumusan dan saya cuba bincang dengan sahabat-sahabat dan guru-guru saya. Saya kata, setiap perkara yang berlaku atas muka bumi ini mesti ada penjelasan dari sudut wahyu dan saintifik.
setiap fenomena yang berlaku mesti ada penjelasan dari sudut wahyu dan saintifik. Setiap apa yang ada, yang wujud, being, mesti ada penjelasan wahyu dan juga secara saintifiknya. Sama ada yang wahyu itu, sama ada yang termaktub dalam Quran dan Sunnah, dan jika tidak ada, mestilah ia dapat dijelaskan dari sudut, kita katakan, saintifiknya, cuma sama ada perkara itu sudah dijumpai ataupun belum di-reveal ataupun belum dikaji lah. Begitu ya. Baik. Banyaklah contoh kita dah bincang tempoh hari. Bila mana dalam tradisi orang Melayu adanya keris berdiri sebagai contoh. Keris berdiri. Jadi untuk nak faham bagaimana keris itu boleh berdiri, maka direkalah pelbagai cerita. Ni ada jin lah, ada itulah, ada ini. Dan diambil kesempatan oleh orang-orang yang berkepentingan. Orang yang nak cari duit, orang yang nak cari pengaruh, oh janganlah keris dia tu, keris boleh berdiri, dia kebal begini-begini. Jadi banyak cerita-cerita yang mengarut itu disandarkan untuk nak kata dia tu ada kelebihan dan seumpamanya. Walhal bila ditelusuri, rupa-rupanya keris berdiri ni bukan satu benda yang luar biasa pun dalam tradisi Islam. Tradisi tok nenek moyang kita orang Melayu ni. Pakar dan mahir besi Melayu ni, penempa senjata ni, tukang keris ni, mereka punya pandai, mereka mampu mencipta keris yang dengan lok dia, dengan lok berapa, 7 ke, lok 12 ke, dengan dia punya sentriknya macam mana begitu sekali fizik. Berkaitan dengan fizik. Dan akhirnya dia berjaya mencipta satu senjata yang anti-gravity, yang boleh duduk di atas hujungnya dalam keadaan yang tempat yang rata, yang betul-betul, maka dia boleh berdiri. Ini luar biasa. Ini saintifik. Ini bukannya ada hantu, jin, iblis apa semua, tuan-tuan. Tapi bila satu benda, fenomena itu tidak boleh dijelaskan secara saintifik, maka peluang untuk golongan, contoh saya Dr. Syukurabi kata tu dia, golongan penjaga tempat ibadah, orang yang berkepentingan ni nak suruh orang rasa takut ke dia, nak suruh orang bagi pengaruh, dia nak bina pengaruh, nak suruh orang bergantung pada dia, mereka mencipta khurafat-khurafat. Itulah keris ni lapar duit, lapar darah, lapar tu, lapar ni. Pelbagai cerita direka-reka untuk nak membina suasana khurafat apa semua tu. Nampak tak tuan-tuan? Walhal satu benda itu mesti ada penjelasan saintifik. Saya sebut dulu apa dia. Mandi bunga. Kita sebut dah. Mandi bunga. Mandi bunga ni secara saintifiknya, air bunga tu macam kita pergi aromaterapi hari ni lah. Bila mandi jadi wangi, jadi segar, jadi ceria. Bila wangi, segar, ceria dah, maka kita pun suka tengok orang, orang pun suka tengok kita. Maka jika anak dara lagi, mudah lekat jodoh. Begitu saja dia punya teori asalnya. Tapi disebabkan pada zaman awal penjelasan itu tidak diberikan, bahkan bila disuruh mandi bunga itu diletakkan syarat-syaratnya, kena mandi bunga daripada 7 daerah, 7 jenis bunga yang berbeza pada malam bulan mengambang, kena baca pula mantra syatarti liur, titik, apa nama, macam-macam lah. Dan seumpamanya. Nampak tak? Dia punya asalnya benda tu tak ada masalah, bagus. Tapi disebabkan campur aduk dan seumpamanya, maka dia mula ada isu di situ. Jadi, itu kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Baik, kita pergi yang lebih serius lagi. Dia kata, memerangi tahyul dan khurafat. Ini beratlah sikit, ni hukum ya. Kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, sebelum zaman Rasulullah SAW lagi, sudah wujud golongan Dajjal, iaitu para penipu yang digelar sebagai bomoh dan tukar tilik. Oh, sebelum zaman Rasulullah. Bukan zaman Rasulullah, tuan-tuan. Zaman tu, Babylon tu. Kita baca Suratul Baqarah ayat 101, 103. Yu'allimunan nas-sihr. Yu'allimunan nas-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Cerita Harut dan Marut yang diturunkan oleh Allah untuk ajar sihir kepada manusia di Babil. Itu cerita dia tu. Nah, jadi nak katanya profession tok bomo, pawan, dukun, tukang tilik ni yang tak berhubung dengan setan iblis ni, menjadi ejen kepada setan iblis ni, bukan kerja sehari dua. Dia berkembang seluruh dunia
dia ada dalam segala bangsa, segala tradisi. Sebab dia lama. Dia lama. Sebelum negara Malaysia, tanah Melayu diwujud, dia dah ada. Dia dah berkembang. Dia dah ada dia punya tradisi yang panjang itu. Baik. Modus operandi utama golongan ini adalah mereka tidak mendakwa mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Pernah jumpa kau tu? Sama ada yang sudah berlalu atau akan datang atau yang tersembunyi di mana-mana. Antara perantaraan mereka pada hal-hal gaib ini adalah jin dan iblis. Nampak tak? Dan berhubung dengan jin dan iblis ini, saya sebut dah, boleh cek fatwa, penjelasan daripada Sayyid Samah Mufti Wilayah, melalui Irsyadul Fatwa dia ke apa semua tu, bahawa kita manusia ini hampir ijma' ulama. Maksudnya, majoriti ulama berpegang bahawa sesiapa yang meminta pertolongan daripada jin dan iblis adalah haram sama sekali. Walaupun jin tu adalah jin apa? Jin ifrit, jin mata kapur. Walaupun jin itu jin Islam sekalipun. Haram. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Boleh pada orang Melayu, tak apa Ustaz, jin tu jin Islam. Nama pun Ahmad, Muhammad, Abdullah, Osman, takkan tak boleh. Ni kita kata keliru ni. Ni kita kata kita kena kenal, kita kena berinteraksi dengan alam dan makhluk gaib menurut apa yang Allah dan Rasul nak kita buat. Bukannya apa yang kita rasa, apa yang tok nenek moyang kita ajar. Nah, bila dirumuskan berdasarkan Quran dan Sunnah, majoriti ulama berpegang bahawa haram untuk menggunakan khidmat jin, haramlah. Sebab apa? Tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan Rasulullah pernah guna khidmat jin untuk buat apa-apa urusan, termasuklah urusan-urusan kritikal seperti berperang dan seumpamanya. Pernah tak dengar mana-mana ustaz mengajar bahawa Rasulullah pernah guna khidmat jin untuk berperang apa semua? Saya selalu ulang perkara ini supaya kita faham. Rasulullah tak guna khidmat jin. Walah Rasulullah tu boleh tengok jin, mengislamkan jin. Rasulullah ni boleh buat macam-macam dengan jin. Rasulullah pernah bertumbuk dengan jin ifrit. Rasulullah ikat dia di tiang Masjidin Nabawi, tapi Rasulullah lepas. Ini hadis sahih. Bukan hadis reka, bukan pandai-pandai hikayat dongeng apa semua ni. Sebab tu saya kata kalau kita fokus kepada hadis sahih, banyak dah cerita pelik-pelik, cerita luar biasa yang ajaib, yang gaib dan seumpamanya. Sampai saya buat buku khas untuk perkara itu tu supaya kita faham. Tak perlu dah dalam urusan agama ini nak cerita tentang pelipu lara, cerita tentang ayam keluar daripada langsir, gambar ayam jadi orang, macam-macam lah cerita pelik-pelik yang tidak ada asal nak agama. Kita cari cerita yang pelik, yang gaib, yang ajaib, yang luar biasa, tapi daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Khalas. Itu sudah terbaik untuk orang awam macam kita kerana ia membawa kita kepada agama. Baik. Rasulullah SAW tak pernah guna jin iblis. Tak pernah. Walaupun kalau tak senang Rasulullah ni, dia berperang dengan Arab jahiliyah apa semua tu, nak bunuh Abu Jahal, Abu Lahab, payah apa, atas santau je lah. Tapi tidak. Rasulullah tak pernah guna khidmat jin iblis untuk buat-buat benda macam tu. Boleh pada orang Melayu kita, apa masalahnya Ustaz? Jin tu jin Islam. Ni yang kita kata ni. Apa itu yang jin di zaman Rasulullah di Madinah tu tidak Islam kah? Ni keliru kita. Ni keliru. Punyalah kita duk dengar kata-kata Tok Bomo, Pawan Dukun tu sampai kita membiarkan, kita menafikan apa yang dibawa oleh Quran dan Sunnah. Baik. Rasulullah SAW dengan tegas mengisytiharkan perang terhadap golongan penipu dan pemanipulasi kejahilan umat terhadap hakikat iman kepada yang gaib ini. Ini kerana apa yang mereka lakukan itu tidak didasari oleh ilmu, petunjuk maupun wahyu daripada Allah dan Rasulullah SAW. Sebaliknya ia bersumberkan sumber yang bertentangan dengan wahyu ilahi. Kalau tidak mari daripada Quran dan Sunnah, mari daripada mana? Mari daripada iblis lah tuan-tuan. Syaitan iblis lah dia punya sumber itu. Allahu akbar. Rasulullah SAW membacakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, yang bermaksud katakanlah lagi tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah.
Kita pergi jumpa Tok Bomo, pergi jumpa ustaz yang kita keliru, dia ni ustaz betul yang ruqyah ke Tok Bomo, ni masalah. Kita dah bincang dari sesi awal, antara masalah besar umat orang kita sekarang ini, antara lain dia keliru. Kalau dia pergi merawat alternatif tu, so-called ustaz ataupun perawat yang dia jumpa tu betul-betul ke perawat yang patuh syariah ataupun tidak. Memang kena belajar khas bab tu. Kita nak kenal perawat tu perawat yang betul-betul patuh syariat ke tidak pun, ataupun yang betul-betul kita kata menggunakan kaedah ruqyah syariah ke tidak pun kena ada ilmu. Bukan main boleh pergi sebab dia bawa jenama, sebab dia bawa jenama perubatan Islam di klinik dia, sebab dia bawa nama almarhum Datuk Dr. Haruddin, dia bawa nama almarhum Ustaz Ismail Kamus, Datuk Ustaz Ismail Kamus. Belum tentu. Tapi kita sendiri kena tengok. Ni dah keluar, dah tidak patuh syariat dah ni, nampak duduk. Kita sendiri kena ada ilmu dan mengaji untuk kita trace yang ni kaedah yang patuh syariat ataupun tidak. Kalau tidak, kita akan terus keliru dan kita akan tertipu dan kita akan terpengaruh dan seumpamanya. Baik, seterusnya katanya lagi, keadaan ini tidak hanya merujuk kepada manusia, ia termasuk jin dan maupun malaikat. Tidak semua perkara gaib mereka tahu meskipun mereka sendiri adalah makhluk gaib. Ini jelas. Ini yang kita keliru ni. Kita duk sangka jin iblis ni hebat sangat. Malaikat dan jin tahu semua perkara. Tidak. Malaikat pun ada benda gaib yang tidak tahu. Apa buktinya? Bila malaikat Jibril berupa manusia pergi jumpa Rasulullah dan bertanya kepada malaikat. Malaikat tu tanya, mal Islam, mal ihsan. Jibril tanya, mal Islam, mal ihsan. Dan akhirnya ditanyakan, mata sa' bila berlakunya kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Pada hakikatnya, Jibril pun tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Hanya Allah semata-mata tahu bila berlaku kiamat. Malaikat Israfil peniup sangkakala pun tak tahu. Walaupun dalam riwayat yang dhaif, ada satu riwayat dalam Tirmizi menyebutkan keadaannya malaikat Israfil ni sekarang ni dah letak dah dia punya trompet tu, dia punya sur dalam bahasa Arab, sur hadis sebut. Dia punya sangkakala tu dia berbentuk macam sur, macam tanduk gitu. Digambarkan begitu. Hakikat wallahu alam. Tapi digambarkan dia letak mulut dah. Dia sudah letak di mulut dan dikatakan matanya sudah matanya sudah memang slide. Saya baca daripada teks Ustaz. Slide. Jadi ni. Jadi matanya melihat kepada kepada arasy Allah untuk menunggu sign bilakah akan berlakunya kiamat tu. Tapi itu hadis dhaif lah. Hadis dhaif tidak boleh jadikan hujah ya. Tapi nak katanya pun malaikat tidak tahu bilakah berlakunya kiamat. Maksudnya semua malaikat tak tahu. Malaikat pun walaupun dia makhluk gaib, dia tak tahu tentang semua perkara gaib. Termasuklah jin, apatah lagi setelah dihalang naik ke langit, apatah lagi buktinya ketika Nabi Sulaiman alaihi salam meninggal dunia, Nabi Sulaiman suruh mereka buat kerja jadi buruh binaan saja ya, jin-jin ni, maka mereka jadi buruh binaan semuanya. Kemudiannya apa yang berlaku, disuruhlah mereka buat binaan apa semua tu. Nabi Sulaiman meninggal dunia di atas kerusi ketika sedang memantau mereka dah buat kerja, dan Nabi Sulaiman tak bergerak-gerak dari tempat itu, dan jin itu terus buat kerja tanpa henti-henti sehingga saatnya Nabi Sulaiman tersungkur disebabkan anak-anak makan tungkat itu, barulah jin-jin ni tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, dan mereka horilah, mereka gembira kerana mereka dikira sudah bebas dan seumpamanya. Baik. Itu antara perkara-perkara yang yang membuktikan tentang perkara ini ya. Baik. Kita memang slide ini pecahannya setiap poin itu ada dalam buku. Saya tidak masukkan disebabkan terlalu panjang dan saya nak petik bahagian-bahagian yang penting saja ya. Baik. Seterusnya Rasulullah SAW juga membacakan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaiba lashtakthartu minal khairi wa ma massaniya su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Surah Al-A'raf ayat 188. Yang berbunyi,
Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah dan tentunya aku tidak ditimpa kesusahan. Kalaulah Rasulullah tahu perkara gaib, Rasulullah takkan pergi ke perang Uhud. Sebab dalam perang Uhud, Rasulullah hampir mati. Rasulullah dipanah. Nak katanya benda gaib ni bukan semua orang boleh bercakap. Tak mungkin manusia tahu, melainkan Allah dan sebahagian yang dia beritahu kepada Nabi dan Rasul. Masalah hari ni, ustaz ke tok bomo ke apa, ke duk cakap benda gaib sewenang-wenangnya dan ada orang percaya. Yang ni yang kita pelik ni, macam mana? Dia boleh bercakap mewakili jin, mewakili malaikat, mewakili alam barzah, alam gaib. Tanpa dia datangkan sumber rujukan daripada Quran dan Sunnah. Bukan tok bomo pawan dukun saja ni, ustaz-ustaz yang ceramah ni. Apakah tidak cukup 6,236 ayat Al-Quran sebagai pedoman kita untuk kita faham perkara gaib? Apakah tidak cukup daripada hadis-hadis yang sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi untuk kita tahu perkara gaib yang pelik-pelik, yang gaib, yang ajaib, yang luar biasa? Ini perjuangan saya dalam banyak karya saya, beberapa 5-6 karya saya mutakhir ini memfokuskan kerana saya melihat masalah kita orang Melayu pada nak faham, pada masalah nak faham tentang alam dan makhluk gaib ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik, Rasulullah SAW juga menjelaskan hakikat jin yang disangka oleh sebahagian besar manusia mempunyai kelebihan yang begitu luar biasa sehingga ditakuti oleh mereka zaman berzaman. Allah menceritakan, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Yang bermaksud setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih, iaitu anak-anak yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara gaib, nescaya mereka tidak tinggal semikian lamanya di dalam azab yang kerja berat yang menghina. Surah Sabah ayat 14. Kesimpulannya dalam bahagian yang poin yang ke bawah tu ya, kena perhati bahawa sesiapa yang mendakwa dirinya tahu perkara-perkara gaib sama ada berkaitan dengan alam dan makhluknya tanpa sandaran daripada Al-Quran dan hadis yang sahih, maka mereka adalah pendusta kepada manusia atas nama Allah. Rangkap akhir ini adalah tambahan kefahaman daripada penulis ini, iaitu saya. Mereka seolah-olah meletakkan sifat Allah pada diri mereka yang hina itu. Ini bukan lagi kesesatan, tetapi sebuah kekufuran pada hakikatnya yang nyata jika dibuat dengan sengaja. Jika seorang itu buat dengan sengaja, maka dikira dia sedang mencampuri urusan ataupun sedang menganggap diri dia itu satu level dengan Allah lah. Duk cakap benda-benda gaib, kiamat berlaku bila, begini-begini dan seumpamanya, begini, macam-macam lah benda-benda gaib ni. Nah, tak boleh. Baik. Kita tengok lagi. Ya, ada soalan ke setakat ni? Slide ini memang tak bergerak, saya buat ringkas ya sebab saya lebih menumpukan kepada buku. Jadi siapa yang ada buku ni boleh tengok poin-poin tersebut. Seterusnya, membenarkan dakwaan bomoh adalah kufur. Ini pun jelas. Secara ringkas dalam riwayat Muslim, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi mendatangkan hadis, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam yuqbal lahu salatun 40 lailah." Sesiapa yang menemui bomoh dan bertanyakan sesuatu lalu membenarkan dakwaannya, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Siapa yang menemui dan bertanya sesuatu, tak percaya lagi itu, pergi dan tanya saja, maka confirm solatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, nombor 2230. Kalau percaya lagi teruk tuan-tuan. Bahkan kata Rasulullah SAW pada ni, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Sesiapa yang bersetubuh dengan dalam keadaan haid atau melalui dubur atau mendatangi bomoh
dan mempercayai kata-katanya, maka dia kufur dengan apa yang turun kepadaku. Kata Nabi Muhammad SAW, rawahu Ibnu Majah, nombor 639. Perkara yang diturunkan, perkara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah segala perkara yang mengenai perkara gaib yang asalnya hanya milik Allah. Baginda tidak mengetahui, melainkan apabila Allah mewahyukan kepada baginda. Justru jika Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul pun hanya boleh tahu tentang perkara gaib melalui wahyu khas daripada Allah. Manusia biasa yang tidak mempunyai apa-apa keistimewaan, mustahil, apatah lagi bukan orang Islam pun, tapi dia boleh cakap benda gaib, memanglah setan iblis duk bagi tahu dia. Logik ataupun sifir ringkasnya begitu saja. Sesiapa saja yang cakap benda gaib, tapi kita tahu dia tak dapat wahyu daripada Allah, maka daripada siapa dia dapat? Kalau tidak daripada Quran dan Sunnah. Daripada jin iblis lah tuan-tuan. Sebab tu tak pelik orang tu boleh cakap tentang benda ni, orang lain. Tak payah pelik. Memang tak pelik langsung. Tak perlu kagum pun. Kita tahu itu jin iblis belaka di belakang mereka itu. Kalau kita faham yang itu, maka tak mudahlah kita tertipu dengan Tok Bomo, kau Ustaz Bomo, kau Uskun, kau Ustaz Dukun, kau apa semua. Kita tak akan mudah tertipu. Sebab kita tahu, benda yang dia bercakap tu, walaupun nampak macam hebat, benda gaib, benda dia rahsia-rahsia, tapi kita tahu sumbernya adalah setan iblis. Sebabnya, perkara yang sama tidak ada dalam wahyu. Perkara yang sama tidak pernah datang daripada Allah dan Rasulullah SAW. Baik, dan pelbagai lagi lah ayat Quran yang nanti boleh tengok. Begitu juga dengan menilik nasib, juga perkara yang sama. Di sini saya datangkan pelbagai hadis-hadis ataupun ada Syaratul Qadawi lah. Saya dukir daripada dia tentang apa yang disandarkan. Contohnya, berkaitan dengan menilik nasib ini, jika kita kata Syaratul Qadawi, muka surat 150 bagi yang ada, jika kita membaca ayat 3 surah Al-Ma'idah, di mana sifat Allah menyatakan makanan-makanan haram dimakan oleh umat Islam, kemudian ia diikuti dengan firman-Nya, wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq, dan diharamkan juga kamu merenung nasib dan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Fasik ni perbuatan buat dosa dengan sengaja, dosa besar. Rasulullah SAW pula bersabda, lan yanalu darajatil ulya. Ada apa saya baca terjemahan? Tidak akan mengecapi kedudukan yang mulia sesiapa yang berbomoh menilik nasib, yakni undi dengan anak panah, atau berpatah balik dari permusafiran kerana tatayur, iaitu percaya nasib malang. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Tatayur daripada perkataan tayrun, burung. Orang Arab ni dia ada tradisi, dia bila nak buat satu benda, dia lepas burung. Jadi burung ni kalau contoh ya, kalaulah burung tu ke kanan, hari ini ada ong. Kalau burung tu ke kiri, maka hari ini hari yang tidak ada ong. Jadi mereka nak keluar dah musafir ni, tiba-tiba burung tu pergi ke kiri, maka mereka sanggup untuk tak keluar kerana percaya hari ini kita akan dapat sial, hari tak bagus. Maka orang macam ni lah yang percaya pada tilik nasib mengarut lah. Maka Rasulullah sebut di sini, orang yang macam ini adalah orang yang tidak akan mengecapi kedudukan yang mulia, yakni di sisi agama Islam. Dan seterusnya tentang sihir. Islam juga mengharamkan sihir, malah menentang sihir dan pengamalnya. Larangan ini jelas terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau ikut dalam Al-Kabair, kalau sihir, pengamal sihir dibuktikan dia mengamal sihir dan dia mengaku, maka boleh dibunuh menurut setengah pandangan ulama. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan panjang lebar lagi lah perbincangan tentang apa yang saya masukkan dalam ini, antara lain lagi tentang memakai tangkal. Di sini pun jelas ada ayat Quran dan hadisnya, bukan kita main-main sebut. Syekh Taisir Qadawi pun tidak membincangkan secara suka-suka, melainkan datangkan dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangkal ni orang Melayu cukup akrab juga sebenarnya. Kita dah bincang sebelum ini. Ada yang berbentuk lukisan, ada yang simpan dalam dompet, ada yang simpan di tali pinggang, ada yang berbentuk baju, ada yang berbentuk ukiran-ukiran, dan pelbagai lagi lah. Ada yang berbentuk, kita katakan,
ukiran patung dan seumpamanya. Benda-benda begitu. Allahu Akbar. Baik, panjang lebar di sini. Mungkin kita boleh tengok satu kisah. Satu kisah Rasulullah SAW yang berlaku dalam riwayat Ahmad di sini. Dan banyak hadis-hadis berkaitan dengan berkaitan dengan tangkal ini. Antara contohnya riwayat Ibn Hibban nombor 1086 ini, kata Rasulullah apa dia? Yang bermaksud sesiapa yang menggantung tangkal maka Allah tidak akan menyempurnakan kebaikan bagi dirinya, dan sesiapa yang menggantung azimat maka Allah tidak akan menjaganya. Tujuan ambil azimat nak suruh Allah jaga kita ataupun nak suruh kita terjaga. Tapi sebenarnya orang yang gantung azimat apa semua ni, tangkal ni, Allah tak jaga pun dia. Tu. Baik, pernah berlaku di mana, kata hadis ni, Imran bin Husain pernah melaporkan Rasulullah SAW pernah melihat seutas kalung pada badan seorang lelaki yang diperbuat daripada tembaga. Lantas baginda bertanya, apakah ini? Lelaki itu menjawab, ia daripada Al-Wahidah. Baginda mengatakan, sesungguhnya ia hanya melemahkan kamu. Buang benda itu dari badan kamu. Jika kamu mati dan benda itu ada di badan kamu, pasti kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Soalnya Rasulullah bagi isyarat, kamu akan mati dalam kesyirikan pada Allah. Hadis riwayat Ahmad nombor 20,000. Dan seumpamanya banyak lagi lah, tuan-tuan, hadis-hadis yang berkaitan tersebut. Khususnya, ini satu cerita lagi menarik, kita sempat share sebelum kita pergi kepada bab seterusnya, 46 ayat yang ada kalimah al-ghaib. Minta maaf saya kena laju, sebab ini sesi terakhir saya nak habiskan paling tidak silibus kita ni. Baik, pernah diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud, siapa dia Ibnu Mas'ud ni? Abdullah Ibnu Mas'ud Al-Abadilah. Ni dia ada Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas. Anak kepada ustaz kita Zulkhairi yang bakal bersama juga kita dengan Akademi Tadabbur ni, iaitu Abdullah Ibnu Abbas. Tapi Ustaz Zul pandai, dia letak nama Abdullah Abbas. Jadi dua orang sahabat berkumpul pada satu nama anak, Ustaz Zulkhairi makna kita. Baik, bagus kalau siapa kemudian nak letak nama anak ataupun cucu, cadangkan Abdullah Umar, Abdullah Mas'ud, dan seumpamanya. Baik. Pernah diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud melarang isterinya daripada menjampi serapah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kalangan mereka pada zaman jahiliyah dahulu. Lalu isterinya berkata kepada beliau, pada suatu hari aku pernah keluar. Lalu seseorang melihat kepadaku. Kemudian air mataku mengalir. Ini beliau terkena ain, pendengki yang jahat. Ain memang ada ya. Panahan mata. Panahan mata cemburu ataupun hasad, yang kemudian iblis, syaitan ambil peluang, menyebabkan kawan tu jadi sakit ke, jadi apa ke, begitulah. Tapi memang ada sungguh. Dan ain, benda ni bukan tradisi kita saja. Contoh, kalau kita tengok filem-filem Hindu, filem-filem Hindustan ke Tamil ke, dia ada, kalau balik jauh ke apa semua, dia buatlah api-api dia tu, buang panahan mata jahat, buang panahan mata jahat. Jadi, ada sungguh, tuan-tuan. Baik, na'udzubillah, kita tak minta benda tu. Apabila aku menjampinya, jadi Ibnu Mas'ud kata, Ibnu Mas'ud telah melarang isteri dia. Jadi orang Arab jahiliyah ni sebelum Islam, mereka ada jampi-jampi, mereka ada amalan-amalan mereka. Sebagaimana orang Islam, orang Melayu juga ada tradisi jampi serapah, mantra-mantra yang dibaca untuk memuja so-called semangat-semangat lah apa, dewa-dewi lah apa semua gitu-begini tu. Jadi apa yang berlaku adalah Ibnu Mas'ud ni, isteri dia, dia larang lah bila Islam mereka dah faham Quran hadis apa semua. Jadi Ibnu Mas'ud telah larang isteri dia daripada melakukan jampi tadi. Jadi isteri dia kata, suatu hari aku pernah keluar lalu seorang melihat kepada aku. Dia tak sebutlah siapa. Kemudian air mataku mengalir. Beliau terkena ain. Jadi beliau tu isteri Ibnu Mas'ud terkena ain pendengki yang jahat. Apabila aku menjampinya, air mataku kembali tenang. Maksudnya dia jampi guna jampi jahiliyah. Maka mata dia pun okey. Tetapi apabila aku tidak menjampinya, ia kembali mengalir. Bila tak baca jampi jahiliyah tadi, dia mengalir. Jadi sangka kita, jampi tu boleh tak boleh? Boleh lah. Dia boleh menyelesaikan masalah tadi. Walaupun jampi tu jampi jahiliyah,
jampi yang tidak syar'i, tapi penyakit okey, bagus. Maka apa masalah? Tu logik kita. Tu logik kita orang yang ditimpa musibah yang tidak faham agama. Baik, apa yang berlaku adalah Ibnu Mas'ud berkata kepadanya, itu adalah syaitan. Apabila kamu taat kepadanya, iaitu kamu buat jampi jahiliyah, jampi yang tidak syar'i tadi, maka dia berhenti sebab syaitan duk main tu. Jadi bila kita ikut syaitan, syaitan pun buat tak mengalir. Bila kita tak baca dah, yakni tak baca dah jampi serapah yang tidak syar'i tu, dia buat mengalir balik. Sebab itu cara tipu daya iblis. Sebab tu saya kata dulu, ada orang kena sihir, dia nak berubat, dia pergi guna sihir. Dia kena sihir dengan Tok Bomo A, dia berubat juga guna Tok Bomo, iaitu sihir, tapi dengan Tok Bomo B. Dan dia sembuh. Jadi adakah kesembuhan dia itu menjadi dalil, menjadi hujah bahawa perbuatan yang dia jumpa Tok Bomo tadi adalah halal? Tidak, tuan-tuan. Tetap haram dan berdosa besar dan wajib bertaubat. Walaupun sembuh. Nasib baik sembuh. Kalau dalam proses perawatan tu tak sembuh, mati. Dalam keadaan Tok Bomo B tu duk suruh syarat jangan semayang, kena makan tu, kena makan benda haram, kena buat benda-benda mengaruh, apa semua gigi kat Cina, apa semua gitu begini, tiba-tiba mati. Mati dalam keadaan duk buat benda-benda kufur itu. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kata benda ni kalau kita faham sungguh, na'udzubillah, kita tak minta lah diuji dengan sakit-sakit yang berkaitan sihir apa semua ni, na'udzubillah min zalik. Kita tak minta. Baik. Seterus katanya lagi apa dia? Apabila kamu taat kepadanya, kata Ibnu Mas'ud kepada isteri dia, ia akan biarkan kamu, yakni iblis tadi, setan tadi. Apabila kamu mengingkarinya, ia menikam mata kamu dengan jarinya. Namun jika kamu lakukan apa yang Rasulullah SAW pernah lakukan, maka itu lebih baik buatmu dan lebih mujarab untuk kesembuhanmu. Renjiskanlah air pada mata kamu dan ucapkan azhibil ba'sa rabbin nasi ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadir saqama. Ini antara ayat ataupun doa ruqyah. Rawahu Abu Daud nombor 3883. Siapa yang belajar Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin dalam bab ziarah orang sakit dan doa-doa ketika ziarah orang sakit tu, doa-doa dan ruqyah-ruqyah ini banyak di sana yang sahih, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Cuma ada beberapa yang mungkin tak sesuai untuk diamalkan sekarang. Sebagai contoh, meniup nafas kepada air, ataupun Rasulullah pernah memasukkan tangan ke lelangit dan Rasulullah lekatkan ke tanah, dan kemudian letak di tempat sakit apa semua. Dalam keadaan kita COVID-19 ni, barangkali tidak sesuai lah dalam realiti ataupun wakil semasa ni. Bukan kata perubatan tu salah, tapi dengan adanya virus-virus yang melibatkan air liur apa semua ni, perubatan itu. Ini tidak pergi jumpa Tok Bomo, suruh Tok Bomo ludah dalam mulut lagi apa semua. Ini kita kata tak sesuai. Ini pergi jumpa wali tu, wali ni, suruh wali tu ludah sebab kerana berkat apa semua. Sekali dia ada COVID, tak ada apa-apa. Sekali-sekali dia ada COVID, tidak ada apa-apa, jangkit sampai kepada kita. Jadi kena hygiene tu kena jaga, tuan-tuan dan rahimahullah. Baik. Seterusnya tentang siar dan majal, juga perkara yang sama. Didatangkan ayat Quran, hadis berkaitan dengan perkara tersebut. Sebagai contoh, bila kaum Nabi Saleh berkata, qalu tayyarna bika wa biman ma'aka. Mereka menjawab, kami merasa nahas dan malang dengan sebabmu. Yakni mereka kata pada Nabi Saleh, juga sebab pengikut-pengikutmu. Surah An-Naml ayat 47. Begitu juga Fir'aun dan pengikutnya ditimpa bala oleh Allah. Yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Mereka mengatakan nahas dan malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Jadi menyalahkan fenomena alam sunnatullah, memang Allah ada takdir, tapi menyalahkan, ini sebab kamu lah, ini sebab ni lah, ini sebab tu lah, gitu. Itu kita kata perangai yang percaya kepada sial majal. Percaya kalau kata pada mula mengambang begini. Itu yang saya kata dalam kitab Jawi ada sebut, siapa yang bersama dengan isteri pada malam pada bulan Safar,
jika tiba-tiba takdirnya lekat anak, maka anak itu lahir dengan gila, dengan tidak waras. Allah Rabbi ya Karim. Tidak ada. There's no such thing like that in Islam. Kalau kita faham sungguh Quran Sunnah, petunjuk tentang perkara gaib. Rezeki anak apa semua ni perkara gaib. Rezeki anak, umur dia panjang mana, dia nak lahir sebagai apa, semua tu adalah perkara gaib. Cuma hari ni ada perkara-perkara gaib yang boleh di-reveal. Sebahagiannya menggunakan teknologi. Contohnya melalui telefon, melalui internet, apa semua ni, kita boleh akses benda yang gaib sementara. Bukan gaib hakiki. Allah, Nabi Muhammad, Allah, malaikat tu gaib hakiki. Ni gaib yang sementara ni, tuan-tuan di rumah masing-masing gaib daripada saya. Tapi bila kita online, boleh akses, boleh dengar secara live dan seumpamanya. Begitu juga baby dalam perut. Dulu tak boleh tengok langsung. Hari ni boleh dah akses. Tengok, scan baby apa semua. Begini. Gitu. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Itu kesimpulan daripada secara ringkas ya. Saya petik-petik dan seumpamanya. Dan seterusnya kita tengok di sini. Mizan ghaib dan mizan syahadah ni secara ringkasnya adalah Syekh Ali Muhyiddin Qaradari ni, dia mengatakan tidak mungkinlah untuk kita melihat pandangan kita itu, sebab benda syahadah, benda yang boleh kita akses guna panca indera. Adapun benda gaib kita tak boleh akses dengan panca indera, maka jalannya hanyalah melalui wahyu semata-mata. Jelas di situ. Kesimpulan ringkasnya di situ. Baik, saya nak pergi laju sebab saya tak tunjuk benda lain. Penegasan terhadap ini bab yang ke-6 ya. Penegasan Allah terhadap Bani Melayu. 47 ayat Al-Ghaib dalam Quran. Ni yang saya nak tanya. Perasan ke tidak? Boleh jawab ya, sebahagian yang bersama ni. Perasan ke tidak ni? Dalam kita nak baca Quran tu, ada ayat-ayat yang ada kalimah Al-Ghaib. Perasan ke tidak? Ada yang nak jawab? Ibu-ibu sekalian, ada yang nak jawab ke? Perasan tak ketika duk baca Quran tu, ayat mana-mana, ada ni perbincangan tentang ataupun kalimah yang bersabit dengan Al-Ghaib ni. Perasan ke tidak? Perasan. Perasan Ada. Siapa boleh? Bil ghaib apa semua kan? Ya. Pernah tak terfikir nak maksudnya nak mendalami lah, nak memahami konteks tu? Paling tidak caranya adalah ambil tu, tengoklah tafsir kan. Kalau ada tafsir di rumah, ayat ni tafsir tentang apa? Baik. Cuba satu saja contoh ayat yang ada kalimah Al-Ghaib yang duk teringat, yang biasalah kita duk baca tu. Baru lepas baca. Tak ingat. Baru lepas baca. Ada Baca yang lepas Zuhur tadi lah. surah tadi. Paling dekat apa suratul Baqarah tu, awal-awal lagi tu. Cuba baca. Ayat 3. Okey, sama-sama kita baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab raiba fi hudal mustaqim. Alladzi Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tu kalau nak tafsir ataupun tadabbur panjanglah, saya serahkan pada asatizah yang lain. Tapi seawal-awal ayat Quran sudah dalam suratul Baqarah tu terus Allah masuk membincangkan tentang bahawasanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah mulakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Alif lam mim huruf muqatta'ah, itu kita serahkan pada Allah makna hakikinya. Dzalikal kitab, inilah Al-Quran. Dzalikal kitab, inilah Al-Kitab. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Syarat untuk Quran menjadi petunjuk, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat seterusnya. Iaitu, soalannya Allah Ta'ala nak kata, Quran ni boleh jadi petunjuk untuk kamu jika kamu bertakwa. Kalau kamu tidak muttaqin, Quran tak akan jadi petunjuk untuk kamu, tak akan jadi huda pada kamu. Tapi syarat
untuk menjadi muttaqi, kamu kena tengok syarat lepas ni, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Itu syarat pertama. Iaitu yang pertama, kamu mesti percayakan perkara ghaib. Sebab tu Islam, rukun iman, semua perkara ghaib. Betul ke tidak? Kalau perkataan rukun Betul, Ustaz. iman, Betul. percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada qada, percaya pada kiamat. Semuanya adalah perkara ghaib. Semuanya adalah perkara ghaib. Umat Islam, umat yang percayakan benda ghaib. Tapi benda ghaib itu bukan benda ghaib yang dia reka-reka. Bukan yang dia khayalkan. Bukan yang dia khurafatkan. Bukan takhayulkan. Tapi perkara ghaib yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jelas ke tidak ni? Kan kalau kita faham gitu kan nanti senang. Maksudnya siapa-siapa pun mari cerita, oh ni semalam ada jin datang rumah saya. Jin tu pakai begini-begini. Kita kata, menurut yang saya dok mengaji dalam tafsir apa semua ni, jin ni yang boleh dilihat hanyalah kepada jin ni yang boleh tengok jin dalam rupa yang asal ni hanyalah Nabi. Macam mana awak boleh kata awak boleh tengok jin? Sepatutnya kita khawatir bila dia mula nak bersembang tu. Bila ada orang nak menipu kita, ke orang nak bersembang tentang benda gaib. Oh, kita alam jin yang ada begini. Hatta sepatutnya sekarang, lepas kita mengaji dah habis khatam saya punya buku ni, kalau baca buku Mastika ke apa semua tu, kita tergelak lah. Ini merapu masakan ni. Sepatutnya kita, macam mana dia boleh dakwa dia begini. Sepatutnya kita ada penapis, kita dah ada resisten. Kita dah ada, kita kata, satu sikap untuk menapis dan tidak mudah percaya dakwaan majalah ke, dakwaan YouTube ke, dakwaan apa sumbernya hari ni, apatah lagi dalam WhatsApp, apatah lagi sembang-sembang sama-sama daripada sumber yang tidak tahu entah daripada mana tentang perkara gaib, maka kita kata, minta maaf, kena semak dulu. Ataupun daripada mana sumber awak ni dah seumpamanya. Baik. Terus kita pergi nanti. Okey, ada lagi. Sebenarnya semua ayat Quran yang duduk yang berasal daripada yang ada kata terbitan daripada kalimah ghaibun tu, ghayaba, sama ada al-ghaib ataupun ghaibihi ataupun ghuyub ataupun ghaibatin ataupun ghaibina, semuanya sekali ada 56 ayat. Tapi yang paling banyaknya adalah al-ghaib. Kalimahnya itu al-ghaib. Ada 47 ayat. Ghaibihi ada 1 ayat. Al-ghuyub ada 4 ayat. Ghaibatin ada 1 ayat. Ghaibina ada 3 ayat. Ini semua adalah buku saya masukkan. Bahkan sepatutnya saya nak kembangkan 47 ayat ini untuk jadi satu buku khas. Kita kata buku tadabbur ayat-ayat al-ghaib secara maudu'i, secara bertema. Tapi belum lagi berjaya. Yang inilah yang saya duk ajak Ustaz, apa nama kita punya guru besar ni, kita punya pengetua Akademi Tadabbur ni, Malaysia, iaitu Ustaz Yusof, kalau dia sedang dengar, boleh dia respon sudi ke tidak ni. Untuk kita sama-sama tadabbur 47 ayat yang ada kalimah al-ghaib. Pasti menarik, tuan-tuan. Di sinilah rahsia dan kunci masalah orang Melayu dalam masalah akidah. Tak jelas iman kepada alam dan makhluk ghaib menurut Al-Quran dan Sunnah. Kerana mereka akses dan berinteraksi dengan alam dan makhluk gaib, jin, setan, iblis, menurut apa yang Tok Bama Pawan Dukun bagi tahu mereka, dan Tok Nenek Moyang wariskan kepada mereka. Ini masalah. Ini yang kita kata perlu dibetulkan, perlu difahamkan dan seumpamanya. Baik, kita tengok sikit lagi. Sebab ni saya nak pergi kepada ayat tu satu persatu lah. Okey, di sini apa ni? Pola terjemahan lafaz al-ghaib tu dalam terjemahan Syekh Abdullah Basmih, saya guna Syekh Abdullah Basmih ni sebab paling mudah lah, yang paling kira-kiranya terjemahan rasmi. Ada berdasarkan struktur ayat dalam bahasa Arab, of course. Baik. Oh, Ustaz Yusuf kata sudi. Sudi tu apa nama?
menarik tu. Nanti tuan-tuan dengarlah dia punya apa nama? Kita punya announcement yang menarik daripada Ustaz Yusof nanti. Baik, pola terjemahan lafaz al-ghaib ada maksudnya perkara-perkara ghaib. Ini kita boleh expect lah sebagaimana alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percayakan perkara-perkara ghaib. Tapi ada juga lafaz al-ghaib yang diterjemahkan sebagai segala rahsia. Zalika min amba'il ghaib, itu berita-berita ghaib. Adapun ghaib itu juga al-ghaib itu ataupun konteks ayat itu ada yang diterjemahkan sebagai semasa dia tidak melihatnya. Yakni keadaan ghaib itu keadaan yang kamu rasa dia tidak melihatnya. Di sini Allah. Sedangkan mustahil lah perkara tersebut. Ada juga yang diterjemahkan sebagai, sekejap, saya punya bateri habis. Okey. Ada juga yang diterjemahkan sebagai semasa dia tidak dilihat orang. Jadi ghaib itu kerana orang tak dapat tengok dia. Dia bersendirian. Jadi dia ghaib daripada pandangan orang lain. Jadi dia nak buat maksiat ke, dia nak buat apa ke, dia dengan diri dia tanpa dia sedar Allah. Bukan dia sedar, dalam keadaan dia tahu Allah tidak ghaib pun daripada dia. Allah tu lagilah maha ghaib. Tidak kelihatan, tidak dia, dan juga tidak hadir bersama. Ini berapa saya ambil ayat pola terjemahan kalimah al-ghaib berdasarkan ayat-ayat yang diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Basmi. Baik. Jom kita tengok ayat-ayatnya. Saya tak buka lagi. Ya. Stop sharing. Okey. Saya tutup dulu. Saya buka. Okey, nampak ya? Nampak Ustaz? Okey. Ini contoh-contoh lah. Dah ada dalam buku tu, siapa yang ada buku tu memang ni lah. Ini yang kita dah bacakan tadi. Iaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib, yang ghaib, dan mendirikan, yakni mengerjakan solat, kriteria kedua, serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian rezeki yang mereka dapati, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 3. Itu antara contoh ayatnya. Apa lagi contohnya tu? Tengok tu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa dia maksudnya tu? Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini kepada semua kepada mereka. Siapa ni? Malaikat. Ni cerita dalam syurga lah. Bila mana selepas Adam diciptakan dan seumpamanya itu berinteraksi dalam syurga. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda, sebab Adam diberikan ilmu oleh Allah melalui nama-nama benda. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Seterusnya Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui segala rahsia. Di sini dia a'lamul ghaib, inni a'lamul ghaib ini diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Basmi sebagai sesungguhnya aku a'lamul ghaib, mengetahui segala rahsia. Ataupun bolehlah kita kata inni a'lamul ghaib itu sesungguhnya aku mengetahui segala rahsia yang ghaib. Ghaibas samawati wal ardi, yang di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
Kan bila kita baca begitu, rasa ada penegasan-penegasan yang penting di situ. Inilah benda yang kita terlepas pandang. Yang saya rasa masalah yang namanya bangsa Melayu, yang bukan bangsa Melayu sajalah. Saya dah sebut Melayu ni sebab kita majoriti di Malaysia ni orang Melayu. Tapi orang Islam seluruh dunia sebenarnya, kalau kita pergi ke China, orang Islam di China dia punya khurafat lagi dahsyat. Ibu ayah sekalian. Kalau kita pergi ke Vietnam ke Kemboja, dia ada Islam yang walaupun dia Islam tapi sebenarnya dah macam Buddha. Cara berpakaian, apa ritual dia, tapi dia kata dia Islam lagi. Ada sahabat kami daripada MRM, Ustaz Ahmad Ikram tu buat video, Islam Cham ke apa dia panggil. Orang Melayu Cham. Dah jadi agama apa lah, haula wala quwwata illa billah. Sebab tu kita kata Rasulullah menyebutkan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Itu rawahu Malik fil Muwatta. Aku wariskan kamu dua perkara, dua perintah, tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang akan keduanya, Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada Quran dan Sunnah, sebab tu Quran Sunnah ini, Al-Quran tidak akan boleh ditahrif, diselewengkan sampai kiamat. Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala jamin. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Dan hadis, walaupun ada usaha untuk memalsukan hadis, Syiah mencipta hadis-hadis mereka sendiri yang sama banyak ataupun lebih banyak daripada Sahih Bukhari, tapi ulama-ulama hadis tetap bangkit untuk membela, walaupun dituduh Wahabi, walaupun dituduh pengkhianat, walaupun dituduh memecah belah masyarakat. Tapi bila ada penyelewengan tentang hadis oleh artis ke, oleh apa dia lagi, oleh tok guru ke, oleh maulana ke, oleh habib ke, oleh apa ke, kalau perasan ustaz-ustaz yang mengaji hadis ni, walaupun dia tak popular, walaupun dia tak ada doktor PhD, disebabkan ada penyelewengan dalam bab hadis, mereka akan bangkit. Mereka ambil risiko, dicemuh, ditarik tauliah, mereka bangkit, mereka tak kira. Sebab apa? Sebab nak jaga agama ni, kalau tak jaga hadis Nabi, maksudnya hancur agama ini. Tuan-tuan tahu tak kenapa Syiah mengkafirkan seluruh sahabat? Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah yang menjadi agama rasmi di Iran pada hari ini. Sebab tu saya secara peribadi, saya berpegang Syiah tidak Islam. Walaupun tak kita kata kasar sebut kafir, tapi saya kata Syiah bukan Islam. Dia nampak macam Islam, tapi pada hakikatnya dia syirikkan Allah. Macam mana tidak? Sebab dia berpegang Ali sama level ataupun sama taraf dengan Allah. Mana boleh kita kata dia masih lagi syahadatain, dua kalimah syahadah, macam Islam, macam kita ni. Tidak boleh. Mereka tak ubah dah akidah Yahudi dan Nasara. Menerima rububiyah Allah, yakni Allah sebagai pencipta, Tuhan sebagai pencipta, tapi tidak mensucikan Allah daripada segala sifat kesyirikan. Dan ini yang berlaku pada Syiah. Tuan-tuan dan puan rahimahullah. Dan mereka mendakwa Ali mengetahui perkara gaib, memberi rezeki macam-macam, mengaruh ke Syiah. Sebab tu saya pelik masih ada sebagian ustaz-ustaz kita menerima Syiah sebagai sebagian Islam. Dari sudut teologi, dari sudut akidah. Dari sudut politik cerita lain. Politik antarabangsa, negara ke negara itu cerita lain. Saya tak nak campur. Ini dari sudut akidahnya. Sebab dalam-dalam dia duduk kata Rasulullah tu Rasul dia apa semua. Tuan-tuan pernah dengar tak bagaimana Syiah mengucap dua kalimah syahadah? Saya masuk sikit supaya dapat maklumat lebih sikit. Kalau kita mengucap macam mana? Syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jelas. Syiah mengucap tidak begitu, pelbagai lafaz. Dan tidak dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa aliyyu waliyullah wal khamaini hujjatullah wal la'nat ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Ni dua kalimah syahadah. Macam mana kita kata sama? Benda-benda begitulah yang saya rasa macam mana kita boleh lagi kata Syiah sebahagian daripada Islam? Bahkan mereka Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, Syiah yang menjadi agama rasmi di Iran hari ini, mereka mengkafirkan seluruh sahabat dan mereka menganggap kita Sunni ni adalah sebagai kafir, masuk neraka. Macam mana kita boleh kata dia sebagai Islam lagi? Sebab tu mereka dakwah di negara-negara Sunni, mereka tak dakwah di negara kafir. Sebab bagi mereka kita Islam, kita Sunni ni ahli sunnah wal jamaah sebagai orang kafir.
dan mereka sangat paling benci golongan ahlul hadis. Kerana golongan yang mengaji hadis, ulama-ulama hadis inilah yang paling keras menentang mereka. Yang mereka tak boleh nak lawan sampai sudah. Sebab golongan ahlul hadis yang keras, tegas menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Yang ni yang kita kata kualiti yang tidak ada dan tidak ramai di kalangan asatizah ataupun ustaz-ustaz kita di Malaysia ini. Alhamdulillah makin ramai, makin kesedaran tu makin ada untuk kita jaga hadis sahih. Dan terbaru terjemahan Sahihil Bukhari buat pertama kalinya setelah Islam 1000 tahun di tanah Melayu ni siap diterjemahkan dan sedang dalam proses penerbitan di bawah kelelaan Menteri Agama kita ni lah. Bayangkan terjemahan bahasa Melayu Sahih Bukhari dalam bahasa Melayu selepas Islam di alam Melayu di Malaysia ni 1000 tahun baru nak ada. Jauhnya kita daripada sumber agama ini, iaitu Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Dan Syiah ni, Imamiyah Isna Asyariyah, mengkafirkan semua sahabat melainkan beberapa orang saja. Miqdad Ibn al-Aswad, Ali, Husain, Ali, Husain, Fatimah. Yang lain kafir belakang. Sebab apa? Bila mengkafirkan sahabat, maka apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat tidak valid. Apa yang sahabat bawa? Quran pun melalui sahabat. Hadis-hadis Rasulullah juga melalui para sahabat. Jika para sahabat semua kafir, bermaksud hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, semuanya adalah tidak boleh terpakai. Bila tak boleh pakai semua, yang mana nak pakai? Dia kata yang dia punya lah, yang versi Syiah punya tu. Biharul Anwarnya, dia punya kitab Usulul Kafinya, dan seumpamanya. Nampak tak? Itulah kita katakan kena faham sungguh-sungguh apa yang Quran hadis ajar dalam bab percaya kepada benda gaib. Tengok. Rasulullah kata, "Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamanhum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yakhtasimun." Maksudnya peristiwa yang demikian itu ialah sebahagian daripada berita-berita amba'il ghaib. Surah An-Naba tu kan. Zalika min amba'il ghaib. Itu adalah daripada khabar, berita ghaib. Jadi kisah Nabi dan Rasul daripada perkara gaib, mesti kisah Nabi dan Rasul dan segala kisah yang datang daripada Quran itu adalah kisah-kisah gaib yang sumbernya mesti hanya daripada Allah sahaja. Tak boleh ada orang pandai-pandai reka, tak boleh. Dan inilah bidang kajian saya sekarang untuk PhD. Saya kaji teks sastra Melayu klasik yang menceritakan tentang Nabi dan Rasul yang bertajuk Surat Al-Anbiya, yang menghimpunkan cerita Nabi dan Rasul yang di dalam itu penuh dengan riwayat-riwayat, tak tahulah Israiliyat ke apa semua, tapi itulah yang tok nenek moyang kita kenal Nabi dan Rasul. Sebab itulah bila mari pada generasi kita, bila mari yang sahih, kita jadi payah tuan-tuan. Sebab dalam tradisi persuratan kesusastraan kita, semua perkara yang berkaitan Nabi dan Rasul, kisah-kisah agama ni memang bercampur aduk dengan Israiliyatnya, dengan Malayuiyatnya, dengan cerita Hindu Buddhanya, bercampur aduk habis licin. Tapi itu menjadi pegangan i'tiqad bahawa ia sahih. Dulu kan apa saja yang ditulis dalam tulisan Jawi kira muktabar lah, muktamad. Itu masalah. Sebab tu saya baru jumpa jawapan kenapa orang Melayu punyalah baik, jaga agama soleh, tapi mudah percaya pada hadis palsu, khurafat, tahyul ni. Mudah percaya orang tu terbang sana, mudah percaya orang ni boleh macam-macam tu tok wali tu lah apa semua. Orang gila pun jadi tok wali apa semua. Macam-macam benda pelik. Kenapa begitu wajah beragama kita di alam Melayu? Setelah saya perhatikan dan faham perkara ini, saya buat di peringkat master dan PhD saya buat patutlah. Dia berasal daripada awal Islam datang ke alam Melayu lagi. Panjanglah ceritanya. Baik. Dzalika min amba'il ghaib. Jadi kisah Nabi dan Rasul adalah daripada perkara gaib. Perkara gaib adalah isu akidah. Dan isu akidah mesti hanya Al-Quran dan hadis sahih. Hadis dhaif pun tidak diterima dalam urusan akidah
kerana ia perkara gaib itu akidah, maka segala perkara-perkara gaib, cerita-cerita kisah gaib mesti hanya daripada dalil yang sahih. Tuan-tuan, ni jelas surah Al-Imran ayat 44. Ni pun ada 47 ayat. Jadi kalau kita boleh susun satu buku khas, ya, saya usahalah dengan Ustaz Yusof macam mana, dia pun dah bagi green light tu. Saya harap jadilah kali ni, ya. Saya boleh berduet dengan dia dalam satu buku. Kita buat khusus tafsir maudhu'i ataupun tadabbur maudhu'i berdasarkan kalimah al-ghaib, ayat yang ada kalimah al-ghaib, untuk kita faham sungguh-sungguh dimensi, perspektif, kerangka, rumusan, i'tiqad, pegangan, apakah itu al-ghaib, hakikat al-ghaib menurut Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan, saya berhenti di situ, saya buka pada soalan. Ada soalan ke? Kau tidur keluar dah belakang? Saya duduk cakap seorang. Ada. Ada. Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ustaz. Ya. Ya, siapa nak tanya soalan tadi? Oh, hilang dah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya pasal Ustaz Waalaikumsalam, kata, ya. pasal Ustaz kata jin tadi hanya Nabi sahaja melihat kan. Ada Ya, yang ya. ada Ustaz mengatakan jin ni yang sebenar-benar rupa dia memang tak ada orang tengok, hanya Nabi, tapi dia boleh menyerupa. Betul? Kemudian macam ada satu dalam bila kita buat kajian itu Abu Hurairah tu apabila dia kata dia punya kurma tu dicuri tu kan, dia dipegang tu, dia kata jin dia rupa Ya, dia ya, kat mana. Baitul Mal, ya. Jadi kalau macam tu, macam katakan orang-orang sekarang ni macam katakan filem tahyul ni kan, dia menggambarkan rupa dia bertanduk. Tapi tu macam mana? Sebab dia tak menyerupai yang sebenarnya, tapi hanya imajinasi. Dan mungkin dalam mimpi ke ada yang dia orang berjumpa, kadang-kadang dikejar oleh, dia kata itu jin, dia kata dikejar oleh anjing ke macam binatang yang tak berupa. Ya. Macam mana Ustaz? Dalam buku Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaitan karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, antara kitab yang terbaik untuk bincang tentang hakikat jin iblis ni, ya. Asasnya tadi betul, mustahil siapa-siapa boleh tengok jin iblis dalam rupa yang asal, melainkan Nabi dan sama dia lah, sebab dia makhluk gaib. Tapi di sana, di kalangan jin ini, adanya dipanggil al-ghul. Al-ghul ni ataupun dia panggil ahli sihir daripada kalangan jin. Macam kita manusia ada tukang sihir, tok pawan dukun, jin pun dia ada tok pawan dukun dia, yang mana tugas mereka ni kacau kita lah. Jadi mereka ni dengan menggunakan sihir itu boleh untuk berupa dalam keadaan-keadaan tertentu, menakutkan orang-orang yang mereka pilih ataupun orang yang mereka boleh kacau tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ini disebut oleh Allah dalam Quran jugalah. Mereka tak boleh nak sampaikan sihir ke apa semua dan juga ganggu apa semua, sama ada mereka buat sendiri ataupun mereka buat atas arahan ataupun berpakat ada manusia, ada tok bomo suruh apa semua, melainkan dengan izin Allah. Jadi tugas kita pula untuk nak hadang perkara itu berlaku pada kita, maka kita wajar beramal dengan amal-amalan mu'awwizatain, contohnya 3 kul, 2 kul ataupun 3 kul, itulah mudahnya, dan juga ayatul kursi apa semua itu sebagai pagar ataupun baca suratul Baqarah rumah kita dan seumpamanya. Itu satu. Tapi di sana ada juga kes di mana imajinasi ataupun kita panggil orang yang sakit itu punya kita katakan vision lah, dia punya khayalan apa semua, dan jin memang boleh, jin iblis ni memang boleh masuk dalam badan kita. Tu Quran pun kata dia main peranan dari dalam, daripada akal, daripada jiwa kita. Maksudnya benda tu tak wujud di luar pun, tapi dia dari dalam. Yang tu lagi kronik lah sebenarnya. Satu tahap dia boleh kontrol dan dia boleh rasuk satu-satu individu apa semua tu. Dan bukan semua orang dia boleh buat begitu, tapi ada orang-orang yang tertentu yang dia boleh take advantage macam itu. Cuma yang sedang kita bincangkan, jika seseorang itu mendakwa dia tengok dalam rupa yang asal,
Kalau jelmaan apa semua tu biasa, tak ada masalah apa. Itu memang ada. Dan seumpamanya. Baik. Itulah setakat jawapan saya. Okey ke, Puan? Okey Ustaz. Okay. Ada lagi kah? Ini dah sesi terakhir kita ni. Lepas ni saya mungkin rehat Ustaz. sekejap. Sebelum kita sambung seterusnya lah. Ustaz, saya ni pun ada jiran ni, dia selalu cakap anak saudara dia selalu dia akan dekat tempat mana-mana pun dia akan nampak lah hantu syaitan. Dia cakap rupa macam-macam. Dia tengok situ nampak, tengok sini nampak, macam tak ada hijab. Lepas tu saya pun pelik. Saya kata kita tak boleh tengok kalau bentuk pelik-pelik macam tu, tapi tak tahu nak jelaskan macam mana. Kenapa dia boleh cakap itu, atau daripada imajinasi dia saja ke? Setiap kali dia tengok benda dia akan cakap duduk kat situ, duduk kat sini macam tu. Perkara itu memang agak masyhur tu di kalangan orang Melayu yang mendakwa kadang-kadang mereka itu ada apa dia panggil sixth sense ada tambahan lah, maksudnya boleh tengok benda-benda itu dan seumpamanya. Dan dalam agama lain contohnya Kristian apa semua pun ada dakwah-dakwah, kita tengok filem apa semua tu kan. Tapi macam kita jelaskan tadi, untuk nak kata yang dia tengok tu betul-betul rupa jin iblis itu mustahil. Kata Imam Syafi'i menurut Wiqayatul Insan minal Jinni wasyaitan, jika seorang tu dakwa dia boleh tengok dalam rupa yang asal jin iblis, maka sama ada dia itu seorang nabi ataupun seorang gila. Itu sindiran Imam Syafi'i lah. Dan bila seseorang tu dakwa dia tengok hantu raya, dia tengok tu, dia tengok ni, dia tengok apa tu, macam mana dia boleh confirm itu adalah jin dalam rupa yang asal? Kalau dia kata tengok jelmaan, itu cerita lain. Dia boleh tengok. Tu memang dia jenis ada penyakit lah. Orang tu bukan istimewa tuan-tuan. Orang tu sakit itu. Orang yang boleh tengok ataupun yang mudah diganggu oleh makhluk-makhluk halus ini, mereka masuk dalam badan dan visualizekan ataupun ganggu kita punya akal jiwa sehingga kita berkhayal, sehingga kita berhalusinasi itu bermaksud kita bermasalah tu. Ataupun kita boleh tengok jelmaan-jelmaan dia boleh kacau daripada form luar menggunakan sihir-sihir mereka, bermaksud kita sendiri ada masalah dengan kita punya antibody terhadap perkara-perkara begitu. Itu yang difahami daripada perbincangan para ulama lah. Jadi memang kita akan jumpa orang-orang yang dakwa dia boleh tengok itu ini apa semua. Dan saya tidak katalah benda tu kita tak percaya dia boleh tengok tu. Mungkin dia tengok, tapi sebenarnya yang dia tengok itu adalah jelmaan ataupun yang kedua halusinasi. Itulah jawapan yang saya rasa bila saya tanya sahabat-sahabat yang terlibat dengan ruqyah apa semua pun, dia kata betul lah tu Syekh. Tak boleh, mana boleh dia nak kata dia nampak benda yang asal ataupun dia berhalusinasi. Yang kedua, dia tengok jelmaan makhluk itu di luar, dan itu menunjukkan dia ada masalah. Orang tu dia bukan kelebihan tu boleh tengok makhluk-makhluk macam tu. Cuba bayangkan kalau kita semua ni boleh tengok makhluk yang namanya jin tu. Banyak kerja tak boleh buat tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik, banyak kerja tak boleh buat. Tapi ada, saya tahu contohnya Kak Syida pernah share ada setengah-setengah daripada kita ni memang akan rasa gangguan tu. Memang ada mari apa semua. Kita tak nafi. Tapi kita sendiri kena berinteraksi dengan mereka sebagaimana yang dipandukan bahawa mereka, iktiqad kita berdasarkan apa yang termaktub dalam Quran dan hadis, mereka tak mungkin boleh buat apa-apa kepada kita sehingga Allah benarkan. Itu iktiqad kita, akidah kita, bahawa makhluk yang namanya jin iblis ni, kalau mereka nak hasut yang halus tak nampak, itu bergantung pada nafsu kita lah. Tapi yang jelas dia nak khianat pada zahir kita, pada benda yang lebih kasar ni, selagi mana contoh sihir lah, sihir apa semua, selagi mana Allah tak benarkan ia berlaku kepada kita, maka tidak akan berlaku. Maka tugas kita konsisten untuk jaga diri kita dengan memohon kepada Allah, ta'awuz, iaitu memohon perlindungan daripada Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, membaca zikir-zikir amalan-amalan secara konsisten sampai kita mati, insya-Allah. Sekadar itu sajalah jawapannya. Boleh, Puan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Puan Rahaya. Ya, ni macam ni. Ha. Kata gue, kalau buat dalam singki air panas, tak boleh buat dalam air panas tu dalam singki. Anak kecil mati. Betul kok? Puan Tak boleh buat air panas dalam singki.
Guana-guana tu? Ai panah kita buat lah sikit tak boleh. Dia Oh, royak nanti anak Jin mati hari tu Jin marah ha. Ya ke? Wallahu alam, ini pun first time saya dengar banyak benda cerita-cerita Puan Rohaya ni menarik-menarik ni. Itu first time saya dengar, tapi memang ada ya perbincangan yang disebutkan bahawa sebab jin ni nature dia, jin dalam kitab Wiqayatul Insan tu ada 3 golongan jin. Satu yang bersayap terbang, satu yang nomad hidup kemana kemari, dan satu lagi dia hidup tempat kotor. Dan tempat kotor ni kalau ikut Syekh Wahid Abdul Salam Bali masa dia dialog dengan jin Islam, jin-jin Islam kata kami tak duduk tempat kotor ni macam tandas apa semua ni. Yang duduk di tandas apa semua, tempat kotor, sampah apa semua tu jin kafir je. Pula dah. Kata Syekh sendiri pun kata begitu. Cuma saya pun pernah dengar lah jika macam kita jumpa tempat-tempat yang orang tua-tua dulu kan, dia kata masuk hutan, kalau nampak pokok tu rendang apa semua, jangan ada buat macam-macam, takut ada benda. Dia begini, kalaulah perkara itu kita tahu, sebab tu berlaku Rasulullah dalam hadis sahih kan, ada sahabat yang salah pukul ular sampai mati tu. Sebab di sana juga ada jin yang boleh berupa ular dan boleh berupa anjing. Ada yang boleh berupa anjing dan boleh berupa ular. Jadi pernah berlaku sahabat Rasulullah tu, dia masuk rumah ular ada, dia pukul ular tu mati. Jadi jin Islam lah di Manidah ketika itu jumpa Rasulullah. Nak minta pembelaan lah. Ahli keluarga mereka ni kena pukul sampai mati. Jadi kesimpulannya cerita tu saya ingat kesimpulannya sahabat tu kata saya tak tahu itu jin. Sebab ular ni dalam Islam sunat untuk pukul mati sebab dia fuaisik, dia antara binatang ataupun serangga pemangsa lah yang memberi mudarat pada manusia. Fuaisik, bahkan boleh pahala dah pula tu. Jadi kes tu kalah lah. Jadi Rasulullah pun ajar kalau kata nampak binatang ular ataupun ni, bagi salam, cakap baik supaya dia keluar lah. Assalamualaikum. Kalau kamu jin, kamu duduk. Kalau kamu tidak, kamu pergilah ke mana gitu. Dia ada kaedah tu. Kena bagi salam, kemudian tanya. Kalau kamu jin, kamu pergi. Kalau kamu bukan, kamu duduk. Jadi kalau dia tak pergi tu bermaksud dia ular biasa lah. Tapi kita tengok ular gelepar lama lari. Geli tengok ular, mana boleh. Tapi nak katanya dikhawatiri tak adilah, takut kita tersalah pukul. Maka tapi sebenarnya jin ni dia tidak ada urusan dengan kita dan kita tidak ada urusan dengan dia. Walaupun tempat-tempat tertentu tu memang dia ada ke apa semua, disebabkan kita tak nampak dia dan kita jaga adab-adab kita sebagai orang Islam. Kalau dulu ni, orang zaman dulu dia kecil kosi lah, dia kecil rata-rata. Tu dikhawatiri kecil-kecil kena tempat jin tu duduk lepak ke, dia punya tempat hijau ke mana kita tahu. Dulu tak, hari ni mana ada orang kecil tepi jalan biasa, ada jarang lah. Jadi diajarkan begitu. Tempat-tempat lubang air, dikhawatiri itu rumah dia maka dia marah. Itu dulu. Tapi hari ni insya-Allah saya ingat jin pun tak tahulah kita sebab tak ada kawan-kawan daripada kalangan jin nak tanya pun. Mereka, yalah kita tak tahu kan mereka tu. Tapi kalau dengar ustaz-ustaz yang ceramah pasal jin ni, kita pun jam tuan-tuan, dia cerita jin ni pun dah ada apa budaya dia, tamadun dia, dah ada bangunan. Tapi jin ifrit ada tak? Jin ifrit memang ada. Rasulullah nama ifrit tu memang ada. Sebagaimana malaikat Harut Marut. Dah, tuan-tuan pernah dengar tak ada ustaz cerita? Dia cerita pasal jin tu dengan detail. Maksudnya jin ni pun maksudnya ada sistemnya, ada pilihan raya dia, ada pernah ustaz pengelipur lara je tu. Jadi saya duk fikir bukan kita tak percaya, tapi macam mana yang dia boleh sedetail itu tu kan? Saya duk fikir lama. Macam mana cerita? Saya kata, siapa boleh cerita ni? Mereka pun ada kereta Ferrari, mereka pun ada. Ya.
Jadi kita pendengar jadi, macam mana? Tertanya lah macam mana dia tahu lah tu. Nah, sebab Quran hadis tak cerita. Dah bagi seronok je cerita tu. Oh, tapi bagi dia seronok, orang yang dengar ni percaya masalahnya. Tapi bila dah belajar. Yalah yang tahu cerita tu ada title ustaz, dia orang percaya lah. Tu lah orang nak ingat benda tu betul. Kena jawab sikit tak? Tu lah. Dia minyak ah. Allah Rabbi, saya duk fikir macam mana detail. Kalau ada peluang nak tanya soalan kan. Okey, ada lagi kan? Lah dah ni. Nak asal dah kita. Barai-barai Puan Raya. Terima kasih banyak. Lah kita ni nampak ada juga abang-abang ni tapi tak berbunyi suara ni. Ni Ustaz Zulkhairi ada ni. Khairi ni rasa Ustaz Zulkhairi ni kan. Jitina. Takut jadi Tina. Kalau jinjatan betina tu ada sungguh. Kalau jinjatan betina ada sungguh sebab dalilnya ada. Kan kita bila masuk tandas, Rasulullah ajar kita berdoa apa dia? Apa doa maksud anda, Maraya? Ingat tak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Syaitan jantan ataupun jinjatan betina tu. Itu menunjukkan ada sungguh. Maksud kita mohon perlindungan daripada jinjatan betina tu. Hakikatnya dalam suratul Kahfi, iblis tu sendiri adalah pada bangsa jin. Iblis tu sebenarnya bangsa jin. Buatannya ataupun asal usul mereka sama, mimma rijim minna, daripada julat api lah. Jadi bangsanya jin. Bangsa jin, iblis ni salah satu daripada bangsa jin. Ifrit salah satu bangsa tu. Itulah lebih kurangnya. Jadi berapa banyak Wallahu alam, tapi iblis, jin, iblis, ifrit dan beberapa nama lagi itu ada dalam Quran hadis, maka kita kata adalah. Yang tak ada sebut tu kita tak tahulah macam mana. Begitu. Okey ke? Lepas tu yang hantu orang Melayu ni kategori mana? Hantu orang Melayu ni toyonya, langsuenya, hantu apa lagi? Penangganya. Tu cerita lain pula dah tu. Kat kapal ada hantu golek-golek atau buku. Tengok orang. Hantu buku lah apa semua. Hantu orang Melayu beza dengan hantu orang Cina. Hantu orang India pun lain. Nah, hantu orang Indonesia tak pernah mari ke Malaysia. Tak ada pasport ke apa tu. Sebab tu saya kata, kalau kita faham sungguh apakah itu iman kepada makhluk dan alam gaib, maka benda-benda lagu tu jadi benda kelakar saja pada kita. Jadi benda yang tak menakutkan lah. Jadi benda yang Allah mengarutnya selama ni kita duk percaya pada benda mengarut rupanya. Nampak tak? Jadi insya-Allah kita berakhir di situ. Saya dalam 6 siri ni alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan pada pertamanya Akademi Tadabbur Malaysia Ustaz Yusuf Arba'in. InsyaAllah saya minta rehat dulu dalam 2-3 minggu lah. Kebetulan COVID tak habis lagi ni. Masih lagi dalam kuarantin. Jadi dalam masa sama saya akan bincang dengan Ustaz Yusuf apakah bahan ataupun topik yang kita nak bincang seterusnya. Dan saya ucap terima kasih belaka kepada ibu-ibu yang sudi dan juga abang-abang dan juga sahabat-sahabat yang sudi bersama saya dalam pukul 3 ke 3.30 hari ni lebih sikit lah. Kerana ialah pukul 3 ni saya faham waktunya sangat kritikal lah. Jadi alhamdulillah sehingga itu kita jumpa lagi. Cumanya saya nak share slide yang last. Slide last ni dia ada ni sikit. Tak ada apa pun. Terima kasih dah jumpa lagi. InsyaAllah itu sajalah. Jadi insyaAllah terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Syafahumullah Ustaz. Semua. InsyaAllah amin.